Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Rosmati Mokhtar ya. Hari ini kita nak belajar Fizik Tingkatan 5 KSSM, iaitu bab 4 Keelektromagnetan, subtopik 4.1 daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Standard pembelajaran 4.11 menghuraikan kesan suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. 4.12 melukis corak medan magnet paduan iaitu medan lastik untuk menentukan arah tindakan daya pada konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. 4.13 menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. 4.14 menghuraikan kesan genggelung pembawa arus dalam medan magnet. 4.15 menghuraikan prinsip kerja motor arus terus, dan 4.16 memerihalkan faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Okey, kita tengok apa dia daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, jadi cuba anda perhatikan ke 5 gambar rajah ini ya, termasuk gambar rajah yang ada di belakang saya iaitu bullet train ataupun kereta api laju. So apakah persamaan prinsip operasi pada ke-5 gambar rajah ini? Iaitu kita ada ya, yang pertama kereta api laju, yang kedua kipas siling, yang ketiga ya kereta mainan, yang keempat mesin pencuci ataupun mesin basuh ya, dan yang kelima ya pelbagai telefon bimbit ya, daripada awal ya keypad sampailah yang ada sekarang ya, iaitu smartphone. Okay, apakah yang persamaan dalam alatan di bawah untuk dia berfungsi? Okey, persamaannya ialah semuanya mengandungi motor elektrik untuk berfungsi, di mana motor elektrik menggunakan arus dan medan magnet untuk menghasilkan daya yang membawa kesan putaran, di mana motor elektrik ini berfungsi berasaskan kesan konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet, iaitu topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, jadi kita boleh tengok sekarang ya satu simulasi bagaimana satu konduktor yang kita letakkan di bawah ataupun di bahagian ya magnet ya, kita letakkan di antara dua magnet tetap ya. Jadi kalau kamu tengok ini adalah konduktor ya yang disambungkan kepada bekalan kuasa ya, iaitu pada terminal positif dan negatif. Okey, yang oranye dan hijau ni adalah magnet kekal dan yang biru ini adalah flux magnet ya. Di mana kita tahu ya medan magnet sentiasa ya menuju ataupun bergerak daripada utara ke selatan. Okey, apabila arus mengalir melalui konduktor yang diletakkan dalam medan magnet, maka akan lahirlah ataupun akan terhasillah daya ya yang bertindak ke atas konduktor itu. Okay, ini yang kamu nampak pergerakan konduktor ini ataupun logam ini. Di mana apabila suis kita hidupkan, dawai akan bergerak pada arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Ini ya. Pergerakan dawai menunjukkan terdapat daya yang bertindak pada arah itu. Okey, di mana arah daya ini bergantung pada dua. Pertama, arah arus dalam konduktor, iaitu kita sambungkan terminal apa? Ya, belah kiri dan kanan ni ya, terminal positif dan negatif ya, so dia akan bergantung kepada
arah arus lah. Ya. Bila kita tukar ni, daya yang terhasil juga akan sebaliknya. Kalau yang ni dia pergi bergerak ke depan. Kalau kamu tukar terminal ni, ya, positif negatif ni, dia boleh bergerak sebaliknya. Okey, yang kedua, arah medan magnet. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, ya, mana utara dan selatan, walaupun tidak dinyatakan, tetapi kita tengok saja arah medan magnet. Dan tentulah yang oranye ni adalah utara dan yang hijau ni adalah selatan. Kerana medan bergerak daripada utara ke selatan. Jadi arah medan magnet ni juga akan menentukan arah daya yang terkeluar. Kalau kita tukarkan medan ini, maka arah daya ni juga akan bertindak bertentangan daripada yang asal. Okey, sebelum tu, sebelum kita pergi lebih jauh, kita ingat kembali ataupun imbas kembali apa yang telah kamu belajar ketika menengah bawah yang merupakan asas pada tajuk pada hari ini, iaitu medan magnet. Okey. So, medan magnet ni apa? Medan magnet adalah kawasan yang mempunyai daya magnet yang bertindak. Okey, yang pertama, kita tahu kita ada dua jenis medan magnet. Pertama, medan yang terhasil disebabkan arus yang mengalir dalam suatu konduktor lurus. Di sini kita ada satu konduktor. Konduktor tu apa? Logam lah contohnya, iaitu yang boleh membawakan arus, yang membenarkan arus mengalir melalui dia. Jadi apabila kita bagikan arus pada satu konduktor di mana arah arus ni ke bawah, seperti gambar rajah, maka kita akan dapat sekitar dia iaitu medan magnet. Okey, ini medan magnet yang sementara. Apabila ada arus, maka konduktor itu akan menghasilkan medan magnet. Apabila tiada arus, maka medan magnet tersebut tiadalah. Jadi ini yang pertama, medan magnet wujud disebabkan konduktor yang kita bekalkan dengan arus. Okey, yang kedua, medan magnet yang terhasil daripada sebuah magnet kekal. Iaitu kita tahu magnet kekal dia memang ada medan dia lah, iaitu medan magnet yang sentiasa menuju daripada utara ke selatan. Seperti gambar rajah ni lah. Okey, anak panah tu menunjukkan pergerakan medan magnet. Di mana utara sentiasa keluar daripadanya dan selatan sentiasa medan itu masuk ke arahnya. So, ini adalah asas yang kamu telah pelajari ketika menengah rendah. Okay, seterusnya kita nak tengok medan magnet yang dalam konduktor itu iaitu dalam dawai lurus. Okay, ada dua cara untuk kita menentukan medan magnet yang terhasil. Pertama, kita menggunakan kompas. Jadi di sini gambar rajah ini menunjukkan ini adalah cardboard dan di luar ini adalah arus yang kita bekalkan daripada bekalan kuasa arus terus. Jadi medan magnet ini adalah pada konduktor yang lurus lah, iaitu yang pada cardboard ni. Jadi arah arus pula dia bergantung kepada arah arus yang kita sambungkan, iaitu terminal positif dan negatif tadi. Jadi kalau kamu tengok positif ni di bahagian atas, so arus tu mengalir daripada atas masuk ke dalam cardboard tu and then keluar, iaitu arah terminal negatif tu di bahagian bawah. Jadi apabila kita letakkan kompas, di sini kita letakkan 4 sebagai asas dia. Jadi kompas ini akan menunjukkan medan magnet yang terhasil. Jadi ini adalah pergerakan kompas yang terhasil seperti gambar rajah. Jadi kita tahulah medan magnet yang terhasil itu bagaimanakah arah dia. Sama ada mengikut jam ataupun lawan jam. Okey. Dan sebut besi tu pada cardboard ni kita letakkan sebut besi. Dia akan membentuk bulatan berpusar pada dawai lurus yang menunjukkan kehadiran medan magnet. Dia akan menunjukkan bentuk bulatan ni lah apabila kita tabur sebut besi dan kita bagikan arus pada cardboard tersebut. Dan kompas akan menunjukkan medan magnet yang terhasil. Sama ada mengikut jam ataupun lawan jam.
So pada gambar rajah ini kita tahu ya, yang ini adalah arah mengikut jam. Itu cara yang pertama. Okey, yang kedua kita ada satu lagi cara iaitu menggunakan petua genggaman tangan kanan. Itu tangan kanan kamu. Kamu gunakan tangan kamu keseluruhannya di mana apa yang ada pada tangan kamu ya. Okey, yang pertama ya, bagaimana kita nak menentukan? Okey, katalah kita ada satu konduktor di mana kalau kita tengok anak panah merah ni menunjukkan arah arus, itu arus keluar daripada konduktor tersebut. Jadi kita pegang dawai tersebut kita pegang konduktor tersebut. Okey, di mana ya bila kita genggam, sebab itu dipanggil petua genggaman tangan kanan. Bila kita genggam ya, ibu jari kita ni menunjukkan arah arus. So pada gambar rajah ya menunjukkan arah arus keluar ataupun ke atas. Okey, genggaman jari kita ini menunjukkan arah medan magnet. Okey, genggaman jari kita ni menunjukkan arah medan magnet. Jadi kita boleh nampak dia punya lekukan tu. Okey, pada gambar rajah yang ada dan pada jari cikgu sendiri, cikgu boleh nampak ya genggaman cikgu menunjukkan arah bulatan itu mengikut jam. Jadi kita boleh tentukan ya medan magnet dengan melihat lengkukan jari kita. Ya, sebab itu 4 jari tu dia menunjukkan arah medan magnet. Jadi kalau seperti gambar rajah ya, lekukan tu ke arah dalam, jadi kita tahu putaran dia ke arah dalam. Jadi bila kita buat putaran yang ada ataupun yang bertindak, maka dia akan bertindak mengikut jam seperti gambar rajah inilah. Jadi senang saja nak menentukannya kalau kita tak ada kompas lah. Ya. Jadi kita genggam saja konduktor tersebut ya, ataupun kita bayangkan keadaan dia. Okay, kita cari dulu arah arus dia sama ada ke atas ataupun ke bawah. And then kita cuma melihat kita punya genggaman saja sebab 4 ibu jari ini menunjukkan arah medan itu sama ada dia mengikut jam ya, macam cikgu tunjuk ni, ataupun dia ke bawah, ya ni dia lawan jam. Okey. Jadi itu cara untuk menentukan arah medan magnet bagi dawai lurus. Okey, yang sebenarnya kamu dah ada asas ketika menengah rendah ya. Okey, kita tengok lagi ya corak dia ya. Corak medan magnet daripada arus dalam dawai lurus ya. Jadi ini kalau kita pandang dia dalam keadaan sisi ya. Jadi kalau arah arus itu keluar ya, seperti gambar rajah yang pertama ini, itu menunjukkan arah arus menjauhi mata kita. Okey? Jadi dia ke arah keluar. Ya, bila dia ke arah keluar, medan kita, medan magnet kita nampak dia adalah lawan jam. Ya. Jadi secara lukisan seperti di bawah ni, kita akan tandakan arah arus yang menjauhi mata pemerhati itu iaitu sebagai X. Ya. Jadi dia menjauhi mata kita, tapi kalau dalam gambar rajah dia masuklah. Dalam kertas dia masuklah, sebab itu dia kata arah arus masuk, iaitu menjauhi mata pemerhati. Kita ada satu kertas ya, di mana dalam pada kertas tu ya, bila kita letakkan dia, okey, bila macam ni maksudnya dia masuk ke arah kertas. Dia menjauhi mata kita lah bila kita buat dia gambar ke arah mata kita. Okey. Jadi kesimpulannya ya, tanda X menunjukkan arah arus masuk. Okey, pada kertas ke ataupun objek tersebutlah. Okey, dan sebaliknya, gambar sebelah ni yang sebaliknya, yang bertentangan dengan dia, iaitu arus tu mendekati mata kita. Tapi kalau pada konduktor tersebut dia keluar, arus itu keluar. Jadi kita akan tandakan dengan satu bulatan titik ya. Bulatan titik itulah ya. Jadi dua ni kamu memang kena ingatlah ya. Tanda X arus masuk ya, arus masuk ke dalam contoh kertas lah ya, ke dalam kertas, dan tanda titik arus keluar daripada kertas tersebut. Ni kalau kita tengok pada kertas. Tapi sebenarnya pada konduktor tersebut ya, iaitu cerita mudahnya mendekati mata pemerhati. Ya, tanda ni dibezakan untuk senang kita melihat arah medan magnet bagi dawai lurus apabila kita menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ya. Okey.
Jadi seterusnya kita nak tengok eksperimen untuk mengkaji kesan konduktor arus dalam medan magnet. Okey, ini contoh eksperimen dia lah. Ya, kita ada bekalan kuasa, kita ada 2 rod kuprum, di mana di tengahnya kita ada dawai kuprum, ya, dan kita letakkan dawai kuprum itu di antara 2 magnet, magnet Manado. Okey, dawai kuprum inilah konduktornya lah, ya. Rod kuprum 2 ni konduktor juga tapi dia sebagai pemegang, ya. Dawai kuprum yang tengah ni kita akan tengok daya yang terhasil, ya. Jadi ini adalah alat radar dia lah, ya. Dan magnet Manado ni kita lekatkan pada satu dening keluli lah yang berbentuk C. Okey. So ini adalah alat radar sebagai kita nak kaji kesan konduktor tersebut. Okay, so kesan konduktor arus dalam medan magnet apa? Daya lah. Tadi kita tengok daya yang terhasil, ya. Okey, ini adalah eksperimen untuk mengkaji kesan konduktor arus dalam medan magnet. Okey. Jadi kita akan nampak jadi apa yang terhasil kita akan tengok, ya. Daripada eksperimen ni, ya, apa dia yang kita dapat, ya? Apakah kesan konduktor arus dalam medan magnet tersebut? Kita akan tengok apa yang berlaku, ya. Okey, pemerhatian. Okey, kamu akan nampak, ya, bahawa dawai kuprum tadi dia bergerak ke atas. Ya, dia bergerak ke, dia melompat ke. Bila kamu buat eksperimen bersama guru kamu nanti, kamu akan nampak ada satu pergerakan pada dawai kuprum tersebut. Okey, apabila switch kita tutup ataupun kita on, ya, switch on, ya. Jadi kalau kamu tengok pada gambar rajah ni, apabila kita tutup switch ataupun switch on, ya. Okey, kita tengok, ya, arah arus daripada terminal positif dia akan masuk kepada rod kuprum yang pertama. Okey, daripada rod kuprum pertama ni dia akan masuk pada dawai kuprum tadilah. Okey, yang kita nak perhatikan pada dawai kuprum ni lah, ya. Dan seterusnya arus tu akan keluar pada rod kuprum yang kedua, dia pergi pada wire yang satu lagi dan lengkaplah dia punya arah arus, ya. Jadi hasil daripada arus yang masuk pada konduktor ini, maka konduktor itu menghasilkan satu gerakan iaitu daya. Itulah kesan yang berlaku apabila konduktor membawa arus, ya, kita berikan arus dan kita letakkan dalam satu magnet kekal, ya. Okey, apa yang berlaku, ya, iaitu kita akan dapat, ya, daripada daya tadi sebenarnya kita boleh dapat dia punya corak, ya. Kita panggil corak medan magnet panduan. Interaksi antara 2 medan tadi, iaitu cikgu dah beritahu tadi, iaitu medan magnet daripada arus elektrik, ya, dalam konduktor dan medan magnet daripada magnet kekal akan dapat menghasilkan satu daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Jadi gabungan tadi, ya, antara konduktor bawa arus dengan medan magnet, kamu akan dapat satu medan magnet panduan yang kita panggil medan lastik. Okey, corak medan lastik inilah yang menunjukkan arah daya yang kita dapat tadi. Adalah gambar rajah dia, ya, iaitu corak medan lastik yang menunjukkan arah tindakan daya pada konduktor, iaitu daya yang terhasil tadi, ya. Okey, bagaimana medan lastik ni kita boleh lukis dan bagaimana kita nak faham dia, ya. Jadi medan lastik ni apa? Medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Okey? Jadi medan magnet tu apa? Tadi kita dah cerita, ya. Pertama kita ada daripada magnet kekal, iaitu daripada utara ke selatan. Okey? Jadi kalau anak panah ni kita tahulah makna ni kiri ke kanan lah, ya. Contoh kita buat kiri ke kanan, atas atau bawah, itu terpulang. Okey, untuk gambar rajah ni kita tengok anak panah je kita dah tahu, ya, iaitu sebelah kiri ni adalah utara, sebelah kanan tu adalah selatan.
Okey, gambar yang kedua yang bulatan ni, kalau kita tengok ya, dia bertanda titik di bahagian tengah. Itu menunjukkan arah arus keluar daripada konduktor. Okey, yang ni kita tentukan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Sebab kita nak tahu corak ni. Corak medan ni dia ikut jam ke lawan jam. Kita tengok gambar rajah ni, dia adalah lawan jam. Ya. Jadi, kamu ambil tangan kanan kamu, kalau kamu tak ingat lagi. So, kamu tengok arah arus tu keluar daripada konduktor, maknanya dia menuju ke mata kita lah. Dan tengok kita punya 4 lagi jari, iaitu menunjukkan arah medan. Di sini kita nampaklah dia punya lengkungan tu, iaitu berpusing melawan jam. Seperti gambar rajah yang kedua. Okey, yang pertama ni tak payah tentulah, semua dah tahulah ya. Kita lukis saja. Okey, kita gabungkan dua medan ini. Ya, nampak? Medan magnet daripada magnet kekal bergabung dengan medan magnet daripada arus. Okey, macam mana kita nak gabung? Macam mana kita nak hasilkan dia? Okey, kamu tengok arah anak panah antara medan magnet kekal dengan medan magnet daripada arus. Kalau kamu tengok yang di bahagian atas ni, bahagian atas daripada bulatan medan magnet daripada arus ni, arah dia ke arah kiri. Daripada kanan ke kiri. Bertentangan dengan arah magnet kekal. Magnet kekal tadi daripada kiri ke kanan. Ya, nampak? Yang ni bertentangan. Dua medan dalam arah bertentangan. Maknanya medan magnet daripada arus konduktor tadi bertentangan dengan medan magnet kekal. Di bahagian atas. Atas apa? Kita ambil yang bulatan ni sebagai dia punya inilah border dia lah. Ya. So, atas daripada titik ni lah. Ya. Gambar rajah yang bahagian atas. Kita tengok pula yang bahagian bawah. Bawah dia ya. Bawah dia pula sama. Sama dengan medan magnet kekal. Okey, jadi bahagian atas dua medan dalam arah yang bertentangan. Okey, bahagian bawah dua medan dalam arah yang sama. Okey. Arah yang sama ya, yang bahagian bawah ni kan arah sama akan menghasilkan medan magnet yang kuat. Kalau kita lukis di sebelah ni gabungan dia tadi, kita akan lukis dia rapatlah, agak rapatlah ya. Lukisan dia sepatutnya rapatlah ya. Okey, bahagian yang bertentangan ini, magnet adalah daripada arus, daripada konduktor, medan magnet daripada konduktor dengan magnet kekal ni akan menghasilkan medan yang lemah sebab dia berlawanan arah. Okey, jadi arah daya ni akan terhasil daripada magnet kuat, medan magnet kuat iaitu bahagian bawah. Bahagian bawah kan sama arah, dia kuat ya. Dan dia akan dia terhasil daripada medan magnet kuat ke medan magnet lemah. Sebab itulah arah daya itu ke atas. Jadi bila kita lukis ya, yang bahagian bawah kita lukis rapat ya, melengkung, dan yang bahagian atas ni kita lukis dia hampir luruslah ya, dan jarak dia punya medan tu agak besar ataupun besar ya, berbanding dengan bahagian bawah. Dan kita akan lukislah daya dia ke arah atas. Sebab daya terhasil daripada medan magnet kuat ke magnet lemah. Seperti gambar rajah ini. Jadi inilah medan lastik yang terhasil yang menunjukkan arah daya yang kita dapat. Dan arah daya itulah gerakan ya, gegelung ataupun konduktor yang kita letakkan tadi. Okey, kita tengok lagi gambar rajah dia ya, secara detail lagi ya. Jadi kita cerita lagi, tadi cikgu cerita sedikit dan kita cerita lagi gambar yang nampak lebih jelas ya, medan lastik. Okey, magnet kekal cikgu dah beritahu tadi sentiasa bergerak daripada utara ke selatan. Ya. Kawasan medan magnet yang lemah dan kuat dapat ditentukan daripada arah medan magnet kekal dan arah konduktor medan magnet konduktor pembawa arus yang bergabung. Tadi kita dah cerita kan. Jadi bila kita lukis gambar yang dimasukkan, tadi kita lukis satu-satu. Okay, sekarang kita masukkan gambar yang bulat ni ya, medan magnet daripada arus yang dibawa oleh konduktor. Yang lurus ni, yang biru ni adalah medan magnet kekal. Jadi yang ni lebih jelas lah, kamu boleh nampak ya. Kenapa cikgu tak terus lukis tadi? Sebab takut serabut. Jadi bila dah nampak gabungan ni, kamu boleh nampak. Yang hijau ni medan magnet konduktor,
bertentangan dengan biru di bahagian atas. Okey, yang hijau di bahagian bawah ni ya sama arah dengan medan magnet kekal yang biru. Okey, sebab itulah kamu dapat arah daya dia ke atas sebab daya akan terhasil daripada magnet kuat bahagian bawah ni ke magnet lemah. Dan bila kita lukis ya, yang bahagian bawah ni kamu akan lukis dia rapat. Okey, melengkung seperti bulatan tersebutlah. Dan bahagian atas ni kita lukis ya, dia jauh dan dia hampir lurus, menunjukkan medan magnet yang lemah. Okay, itulah medan elastik. Okey, medan elastik tu tadi kita sebenarnya boleh tentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, tadi kita buat eksperimen, kita lihat hasil dia dan kita tengok apa yang berlaku sehingga berlakunya medan elastik dan kita dapat daya. Okey, daya tadi kita boleh tentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, tangan kiri kamu ni lah. Ya, di mana kamu akan menggunakan 3 jari kamu. Iaitu jari ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. Okey, kita nak tentukan arah daya gambar rajah tersebut. Okey, jadi ibu jari ni sebenarnya menunjukkan daya. Daya yang kita carilah, ya, daya yang terhasil ya, antara interaksi konduktor bawa arus dengan medan magnet kekal. Ya, jadi arah dia menunjukkan arah daya yang terhasil. Ya. Okay, jari telunjuk ni pula menunjukkan arah medan magnet. Ya, di mana kita tahu medan magnet ya, arah dia sentiasa menuju ke selatan, iaitu utara selatan. Mana utara? Pangkal dia. Mana selatan? Hujung dia. Jadi kita kata dia menuju ke selatan lah. Ya. Jadi itu bagi jari telunjuk kamu. Ya. Iaitu medan magnet. Okey, yang ketiga jari hantu. Ini adalah aliran arus. Yang kita tengok tadi. Sama ada dia masuk kepada konduktor ataupun dia keluar daripada konduktor. Tanda titik dengan tanda X. Tanda X masuk. Tanda titik adalah tanda arah keluar. Itu menuju ke mata kita lah. Ya. Okey, 3 jari ini sentiasa berselenjang 90 darjah. Ibu jari dengan jari telunjuk dengan jari hantu ya, sentiasa berselenjang. Kamu kena sentiasa tunjukkan dia dalam keadaan berselenjang antara satu sama lain, barulah kamu dapat arah daya itu dengan tepat. Okey, bagaimana kita nak tentukan arah daya biru ni ya? Macam mana kita nak tentukan? Jadi cikgu dah nyatakan ibu jari itu adalah daya, jari telunjuk tu adalah medan magnet dan jari hantu adalah aliran arus yang sentiasa berselenjang antara satu sama lain. Okay, kalau kamu tengok arah arus tu dia keluar. Nampak anak panah merah tu ya. Okay, arah arus keluar. Okay, yang ni kita punya ibu jari, arah arus keluar. Okey, medan kita utara selatan, kiri ke kanan. Okey, macam ni. Ya. Ini gambar dia serong ya. Okey. Jadi arah arus keluar, medan menuju ke selatan. Okey, automatik kita dapat daya ke atas. Nampak? Ya. So inilah cara kita nak menentukan sama ada betul ataupun tidak ya. Arah daya yang terhasil menggunakan petua tangan kiri Fleming. Jadi apa guna petua tangan kiri Fleming ni? Untuk menentukan daya lah. Ya, kita nak cari daya apabila kita ada konduktor bawa arus, kita tunjuk arah dia ya, yang bergabung dengan medan magnet kekal. Kita punya jari telunjuk. Hasilnya kamu dapat daya. Okay, itulah kegunaan petua tangan kiri Fleming. Kamu nak tentukan daya apabila ada 2 interaksi antara medan magnet tersebut. Okey. Okey, kita tengok latihan objektif. Rajah di bawah menunjukkan satu konduktor diletakkan dalam satu medan magnet. Apakah arah pergerakan konduktor itu apabila arus mengalir? Okey, tadi cikgu dah kata kamu boleh tentukan pergerakan ya konduktor yang diletakkan di antara 2 rod tersebut. Okey, yang melintang ni lah ya, kita nak tahu dia punya ni. Jadi di sini kita dah nampak arah arus tu ya masuk dalam konduktor. Jadi kita guna petua tangan kiri Fleming. Okey, ini tangan kamu. Okey, kita nampak arah arus dia masuk ke dalam konduktor ya.
Di mana dia punya medan? Medan dia utara selatan. Okey, utara di bahagian atas, selatan ke bawah. Jadi kamu betulkan kamu punya jari. Ya. Kamu betulkan jari kamu, ya. Jadi medan tu ke bawah, arah konduktor tu kita masuk ke dalam konduktor, ya, iaitu ibu jari kita. Medan menuju ke bawah, utara selatan, maka kamu akan dapat daya automatik. Daya tu ke arah dalam. Iaitu kalau kita tengok X, Y, Z dan W, kamu dapat Z lah, ya. Okey, itu cara dia, ya. Kamu cari dia punya arus dahulu, ya. Daripada arus ni kamu tengok medan dia. Medan ni ke mana? Atas bawah ataupun kiri kanan. Kalau gambar rajah tu atas bawah, daripada atas ke bawah. Okey, kita betulkan jari kita. Automatik kamu dapat daya dia. Okey? Alright. Okey, seterusnya kita nak tengok faktor yang mempengaruhi daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey? Kalau kita tengok gambar rajah pertama ni, ya, ayunan dia, ya, kecil saja. Tengok gambar rajah kedua ni, ayunan dia semakin besar. So, apa faktor dia? Pertama, kita tambahlah DGE bagi bekalan kuasa. Ya, daya gerak elektrik. Ya. Maknanya kamu tambahkan arus dia lah. Maka dia ada daya gerak elektrik. Dia punya ayunan pun semakin tinggi. Ataupun daya dia semakin besar. Yang kedua, ya, ini faktor rintangan. Ya. Kita kurangkan rintangan litar. Bagaimana nak kurangkan? Okey, tengok balik tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Okey, apa dia? Ya? Kita gunakan konduktor yang dia punya luas kelatan retas dia besar, ataupun jenis yang rintangan dia rendah seperti kuprum, ya, dan sebagainya lah, ya. Dan gunakan konduktor yang lebih pendek, ya. Itu antara faktor-faktor dia yang dapat mengurangkan rintangan litar. Seperti gambar yang seterusnya lah, iaitu menggunakan konduktor yang lebih tebal supaya rintangan dia berkurangan, ya. Dan seterusnya menggunakan konduktor yang lebih pendek supaya rintangan berkurangan seperti yang cikgu terangkan tadi, ya. Jadi apabila daya ni besar, maka hayunan tu besar. Hayunan tu menunjukkan daya yang terhasil tu lebih besar. Okay, itulah yang berlaku, ya. Okey. Okay, arus besar, daya lebih besar, ya. Seterusnya kita gunakan, ya, medan magnet yang lebih kuat. Kalau tadi kita tengok faktor arus, ya, kita kurangkan rintangan dia. Ya, kita tambahkan arus dia, kita tambah DGE dia, ya. Bekalan kuasa dan sebagainya. Okay, medan, ya, medan magnet macam mana kita nak guna? Kita gunakan medan magnet yang lebih kuat daripada alloy. Contohnya magnet alnico, ya, iaitu alloy juga tapi dia ada beberapa campuran logam iaitu aluminium, nikel dan cobalt dan logam-logam yang lain lah, ya. So ini antara magnet yang kuat yang kita boleh gunakan. Maka kita akan dapat daya yang lebih besar. Ayunan pun lebih besar lah, ya. Okey, letakkan kutub magnet lebih dekat antara satu sama lain. Tengok gambar rajah ni lah, ya. Kutub tu lebih dekat, ya. Kalau sebelum ni dia lebih besar jarak dia, maka kita kecilkan jarak antara medan tersebut. Itu pun akan menghasilkan medan magnet yang kuat dan seterusnya daya yang besar. Dan gantikan magnet kekal dengan elektromagnet yang membawa arus yang lebih besar. Itu pun sama jugalah, ya, antara faktor yang kita boleh gunakan untuk menguatkan lagi, ya, medan magnet kita, ya. Okey, kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey. Jadi tadi kita tengok dahulu, sekarang kita nak tengok gegelung, ya. So kita ada satu konduktor, ya, A, B, C, D, ya. Jadi apabila kita bekalkan arus akan mengalir lah daripada A, B, C dan D, ya. Dan kalau begitu sebaliknya lah, kalau kita tukar terminal, ya, dia boleh arus pun juga akan bertukar arah, iaitu daripada C, B dan A. Dan kita boleh ambil dawai ni membentuk satu gegelung, ya, dawai kuprum berbentuk segi 4 tepat. Jadi arah arus pun sama, ya. Kalau kita mulakan terminal positif dekat bahagian atas, maka dia mengalir A, B, C dan D. Dan kalau kita tukar, dia akan mengalir sebaliknya lah, D, C, B dan A, ya. Jadi apakah kesannya kalau gegelung ni kita masuk dalam magnet kekal seperti gambar rajah yang sebelah kanan tu, ya. Okey, sama juga, ya, kita akan dapat satu kesan putaran,
Ya, kita dapat satu gegelung yang berputar. Ya. Apabila kita letakkan gegelung segi 4 tepat ini dalam magnet kekal utara selatan ini, maka kita dapati gegelung tu akan berputar seperti gambar rajah ni lah. Okay, ini sebenarnya adalah kesan medan magnet lastik, ya, yang dihasilkan oleh medan magnet seragam dan medan magnet sekeliling gegelung segi 4 tepat. Dan ya, oleh kerana dia gegelung, dia bentuk segi 4, ada kiri kanan, ya, dia akan menghasilkan dua daya yang bertindak pada arah yang bertentangan. Okey, kalau kamu tengok belah kiri dan belah kanan tu tak sama arah daya dia. Okey, kalau gambar rajah ni kamu tengok kiri tu ke atas, yang kanan tu ke bawah. Sebab tu dia boleh buat putaran satu arah yang sama. Okey, jadi arah daya bertentangan ni adalah satu pasang daya putaran yang menyebabkan gegelung itu, ya, berputar pada paksi dia. Okay, kita tengok lagi detail ya lepas ni, ya. Okey, ini gegelung tadi. Ya, cikgu dah kata kita dapat dua daya, sepasang daya sebenarnya. Sebelah kiri AB dan sebelah kanan CD. Di mana dua daya ni dia tak sama arah. Ya, sebab itu kita dapat satu putaran yang berputar mengikut satu arah sahaja. Tapi kalau kita tengok sisi dengan sisi kiri dan sisi kanan, sebenarnya arah dia tak samalah. Sebelah kiri arah dia kalau gambar rajah tu ke atas, AB, dan CD tu arah daya dia ke bawah. Yang tak sama tu ialah daya dia. Sepasang daya yang bertentangan arah menyebabkan gegelung tu berputar, ya, dalam satu arah. Okey. Jadi kita tengok satu persatu medan lastik dia. Kita kena tengok dua-dua bahagian lah, iaitu bahagian AB, sisi AB dan bahagian sisi CD. Okey, seperti gambar rajah ni kamu boleh nampak arus tu masuk daripada A ke B ke C ke D dan keluar. Okey. Jadi kita nak lukis gambar medan lastik dia. Okey, gabungan interaksi antara konduktor bawa arus iaitu gegelung dengan magnet kekal. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, pada sisi AB iaitu gambar rajah ni, oleh kerana arus masuk, okay, kita akan tandakan dia X. Okey, so kita nak tahu konduktor bawa arus ni dihasilkan medan magnet yang bagaimana corak dia, kita gunakan petua genggaman tangan kanan lah. Ya, maka kita tahu dia ikut jam, ya, kalau gambar rajah ni. Okay, ambil tangan kanan kamu, ya. Gunakan petua genggaman tangan kanan, mana arah daya? Okay, arah daya masuk ke arah gegelung. Jadi kita boleh nampaklah kita punya 4 jari ni adalah mengikut jam. Jadi dilukiskan pada gambar rajah sisi AB ni mengikut jam. Okey. Okey, di sini pula kalau kita guna petua genggaman tangan kanan, arah arus tu keluar ataupun keluar daripada konduktor. Ya. Jadi menuju ke mata kita lah, ya. Jadi kalau kita tengok 4 jari kita ni, dia punya arah adalah melawan jam. Okey, sebab tu kita lukis begini. Dan sebenarnya kalau kamu dah dapat bahagian AB, kamu dah tak perlu guna lagi petua untuk DC. Sebab DC ni dia bertentangan dengan AB. Tadi cikgu dah kata, arah daya itu adalah bertentangan. Sepasang daya yang bertentangan. Okey, jadi kalau AB ni mengikut jam, ya, DC ni melawan jam, ya. Arah X dengan titik ni menunjuk ke arah masuk dengan arah keluar sahaja. Okey, kenapa kita lukis ni? Sebab kita nak tengok, ya, arah daya yang terhasil dengan magnet kekal. Okey. So kalau kamu tengok sisi AB dahulu. Sisi AB ni bahagian atas dia, arah daya dia, arah medan dia adalah tidak sama arah dengan magnet kekal. Okey, tapi bahagian bawah dia sama. Okey, tadi cikgu dah kata, ya, bahagian yang sama ni, arah yang sama ni menunjukkan, ya, medan magnet yang kuat. Dan yang tak sama ni, ya, arah arus ni, arah medan ni, ya, itu menunjukkan medan magnet yang lemah. Jadi kita tahu daya akan terhasil daripada medan magnet kuat ke medan magnet lemah. Maka arah daya bagi sisi AB ni ke atas. Dan arah daya bagi sisi DC ke bawah. Ya? Sebab kamu boleh nampak lah. Sebab apa? Ya?
bahagian atas ni sama arah dengan magnet kekal. Bahagian atas medan magnet konduktor dengan magnet kekal sama. Bahagian bawah ni berlawanan. Maka bahagian atas dia kuat. Ya. Jadi bila kita lukis, inilah bentuk medan lastik dia. Ya. Bahagian bawah ni kita buat rapat lengkuk dia. Bahagian atas ni kita buat jauh. Ya. Dan daya daripada kuat ke lemah. Okey, untuk yang DC sebaliknya. Bahagian atas dia kuat, ya, maka dia rapat. Bahagian bawah ni lemah, maka dia jauh medan dia. Dan arah daya dia ke bawah. Okey. Okay, jadi itulah yang terhasil sebenarnya, ya. Dan sebenarnya kamu boleh terus tentukan arah daya ni menggunakan petua tangan kiri Felmy, ya. Okey, cikgu ambil gambar rajah sisi AB, ya, sisi AB. Tadi cikgu cerita apa yang berlaku. Okey, tanda X arah arus masuk. Okey, ibu jari kita masuk, ya. Okey, medan kita mana? Medan kita utara selatan, daripada kanan ke kiri. Okey, kamu betulkan saja jari kamu. Nampak? Ya, so daripada utara ke selatan, iaitu dia menuju ke selatan. Nampak? So automatik kamu dapat daya dia ke atas. Nampak? Untuk sisi AB. Begitu juga dengan sisi DC. Okey, arah arus keluar. Okey, utara selatan, kamu kena betulkan sikit jari kamu. Kalau rasa susah, kamu tukar posisi tangan lah, ya. Okey, arah arus, cikgu betulkan posisi ni. Kalau buat macam ni, terpusinglah jari kamu kan. Okey, boleh buat sebelah sini, ya. Kita pusingkan kita punya posisi tangan. So, arah arus tu masuk, ya. Medan utara selatan, automatik kita dapat daya dia ke bawah. Okey. Dan macam cikgu cakap tadilah, ya, sebenarnya kalau kamu dah tentu sisi AB, kamu dah dapat dia bahagian atas, ya. Kita dah dapat dia bahagian yang tadi masuk, okey. Kita dah dapat dia bahagian atas. Jadi sisi DC ni kita dah tahu dia bertentangan. Itu cara dia lah sebenarnya, tak perlu tentukan dua-dua. Kita boleh tentukan salah satu, maka kita dapat yang satu lagi kita tahu dia bertentangan. Jadi boleh dibuktikan dengan petua tangan kiri Felmy. Okey, motor arus terus, ya. Kita nak tengok tadi, kita tengok asas dia, ya. Gegelung dalam satu medan magnet. Okay, ini sebenarnya asas kepada motor arus, ya, motor arus terus. Jadi kesan daya putaran bagi konduktor yang membawa arus dalam satu medan magnet adalah asas kepada pembuatan motor elektrik. Di mana motor ni, motor arus terus ni, dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Sebab tu dia boleh bergerak. Ada bekalan kuasa je, dia bergerak. So, daripada tenaga elektrik tukar kepada tenaga kinetik. Jadi, apakah komponen dia? Jadi, motor arus terus ni terdiri daripada gegelung segi empat tepat. Okay, seperti gambar rajah ni lah. Ya, gegelung segi empat tepat. Yang sebenarnya dia letak secara berlapis. Lapis demi lapisan. Dia bukan satu batang tu. Tidak, ya. Dia buat secara berlapis-lapis sebenarnya. Ya. Yang diletakkan di antara dua magnet kekat, seperti gambar rajah ni lah, ya, satu utara, satu selatan. Yang merah ni utara, north, dan selatan ni yang biru ni selatan, south, ya. Dan hujung gegelung ni pula dia sambung kepada satu commutator. Commutator ni satu logam yang berbentuk C. Dia terbelah di bahagian tengah. Commutator ni commutator C sebenarnya, berbentuk C, terbelah di bahagian tengah, yang disambungkan dengan dua bros karbon. Kiri kanan ni adalah bros. Ya, bros karbon yang akan menekan secara perlahan komutator tersebut, di mana bros ini kita sambung kepada bekalan kuasa. Satu pada terminal positif, satu lagi pada terminal negatif. Okay, itu adalah struktur komponen asas untuk motor arus terus. Ya. Jadi, banyaklah kegunaan motor ni lah, ya. Antaranya dalam mainan kanak-kanak, ya. Dalam gerudi mudah alih, ya. Dalam cakra keras yang ni dululah, ya. CD dulu, ya. CD, DVD, ya. Kenderaan elektrik yang sekarang sedang masih lagi dalam dalam penyelidikan, ya. Dalam lift, ya. Kat kilang, ya. Mesin-mesin dia orang lah, ya.
Okay, sekarang kita nak tengok satu persatu prinsip kerja motor arus terus. Macam mana dia berpusing tersebut dan bagaimanakah kerja dia lah ataupun operasi dia. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, yang pertama. Apabila arus terus mengalir melalui gegelung, ya, seperti gambar rajah ni lah, ya, dia sambung terminal positif dan negatif. Ya. Daya akan bertindak pada sisi AB. Ya. Dan satu daya lagi yang kalau AB ni ke atas, okay, yang bahagian DC ni dia ke bawah. Menyebabkan daya putaran, daya putaran gegelung itu berputar mengikut arah jam. Macam mana kita nak tahu arah daya AB di sini lah? Tadi cikgu dah beritahu kan, gunakan petua tangan kiri Felmy. Kalau kamu tengok arah kita, katalah cikgu nak tentukan bahagian AB. AB tu arah arus dia ke arah kita. Ya, keluar daripada gegelung, iaitu ke arah kita ya. Dia punya kutub utara selatan dah betul dah, kiri ke kanan. Nampak automatik dapat daya ke atas. Mana sisi AB ni daya ke atas ya. Sisi DC ni kita tak tentu pun tak apa, kita tahu dia arah ke bawah sebab dia bertentangan dengan kedudukan AB. Okey, maka kita akan dapat satu putaran ya, mengikut jam lah sebab dia berpusing ke arah mengikut jam. Okey. Jadi putaran pertama dalam keadaan pertama dia dalam keadaan begini ya. Tadi dia sebenarnya dia berputar daripada keadaan yang tegak lah ya. Tegak, okey. Okay, dia berputar ya. Katalah kedudukan pertama dia ialah macam ni, dalam keadaan mendatar. Okey, selepas dia berputar, dia akan berputar 90 darjah. Okey, gambar kedua. Apabila gegelung segi empat itu berputar ke kedudukan menegak, pengaliran arus melaluinya akan terputus. Okey, bila daripada dalam keadaan mendatar, dia pergi ke arah menegak 90 darjah. Okey, pengaliran arus terputus kenapa? Sebab tadi komutator tadi dia terbelah dua. Macam ni. Ya, dia tak rapat bahagian tengah ni. Jadi apabila dia berputar 90 darjah, maka ruang yang kosong tu ya, yang tu yang tak ada apa-apalah, maknanya berus tu tak sentuh komutator lagi. Sebab antara dua tu adalah kosong. Ya, jadi bila tak ada sambungan antara komutator dengan berus, maka tiada arus mengalir. Terputus arus tersebut. Ya. Jadi pada kedudukan menegak, berus karbon tidak menyentuh komutator. Sebab daripada dalam keadaan macam ni, dia mendatar macam ni, bila 90 darjah, dia bergerak begini. Maka tak ada sentuhan antara komutator dengan berus karbon. Seperti gambar ni lah, kamu boleh nampak ya. Okay. Jadi bila tak ada arus, kenapa dia masih lagi berputar? Dia terus berputar kerana dia masih lagi ada inertia dia. Okay, daripada kedudukan dia mendatar tadi, dia menegak kan, dia terputus tapi dia masih lagi bergerak 90 darjah. Okey, sebab dia ada inertia. Okey, seterusnya kalau dah tadi kedudukan AB tadi sebelah kiri DC belah kanan. Bila dia dah putar 90 180 kan. Okey, AB dengan DC tadi dah bertukar tempat. Okey, DC tadi dah sebelah kiri, AB dah sebelah kanan. Seperti gambar rajah yang ketiga ni lah ya. Putaran gegelung berterusan menyebabkan kedudukan komutator tertukar. Lalu menukarkan arah arus yang mengalir melalui gegelung ya. Tadi DC ke bawah kan. Okey, DC sekarang ke atas, AB sekarang ke bawah. Dengan arah arus disongsangkan, arah daya yang bertindak ke atas sisi AB dan CD juga turut songsang lah ya. Ini membolehkan, keadaan ini membolehkan gegelung terus berputar dalam arah yang sama mengikut jam. Seterusnya dia berpusing lah. Ya? 90 darjah kemudiannya dia menegak seperti ini. Okey? Jadi bila menegak ni sama juga. Ya? Apabila gegelung segi empat itu berputar ke kedudukan menegak semula, pengaliran arus melaluinya akan terputus. Tetapi gegelung terus berputar mengikut arah jam sebab inertia dia. Ya? Setiap kali gegelung melalui kedudukan menegak, arah arus melalui gegelung disongsangkan oleh saling pertukaran sentuhan antara komutator dengan berus karbon, membolehkan gegelung sentiasa berputar pada arah yang sama. Jadi kedudukan sisi AB dengan DC tadi dia bertukar tempat, ya. Sentiasa bertukar, ya. Satu pusingan pertama tadi permulaan dia AB sebelah kiri, DC sebelah kanan ya.
separuh pada putaran dia dah tukar tempat dah. DC belah kiri, AB sebelah kanan. Okey, bila dia lengkap, dia balik semula asal. Dan benda ni akan sentiasa berputar lah selagi kamu bekalkan arus. Ya. Masa bila dia dapat arus? Masa dalam keadaan dia mendatar. Bila dalam keadaan menegak, dia akan terputus arus. Sebab kedudukan komutator. Daripada kalau dia duduk seperti asal, iaitu kiri dan kanan, dia akan sentuh berus karbon kiri dan kanan. Dalam keadaan dia menegak, dia terputus sebab dia dalam keadaan ruang kosong kat tengah tu, ya. Dia sebab dia komutator terbelah dari bahagian tengah. Okey, begitulah seterusnya, ya. Jadi ini adalah prinsip kerja motor arus terus, ya. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik adalah arus dalam gegelung. Ya, apabila kita tambah arus dalam gegelung, maka bertambahlah dia punya kelajuan putaran. Begitu juga yang kedua, gegelung dengan lebih banyak lilitan kita gunakan, ya, maka lebih besarlah kelajuan dia. Dan seterusnya kita tingkatkan kekuatan magnet kekal. Maka kita dapat kelajuan putaran motor yang lebih besar lagi, ya. Okey, ini adalah motor arus terus, ya. Ada dua keadaan dia, satu tanpa berus, satu lagi dalam keadaan berberus, ya. Okey, kalau tanpa berberus ni dia lebih simple lah, ya. Okey, ini gambar rajah dia, ya. Dan yang sebelah ni adalah motor yang ada berus, ya. Jadi apakah persamaan dia? Ya, di mana kedua-duanya terdapat magnet dan gegelung, ya. Dan yang kedua, menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Yang selama ni kita tentukan, dia menghasilkan daya lah untuk dia berputar, ya. Okey, apakah perbezaan dia? Okey, perbezaan dia, ya. Kalau motor tanpa berus, ya, gegelung dia pegun. Ya, gegelung dia, ya, yang lingkaran tadi. Kita buat asal tadi segi 4 tepat, tapi yang ni bulatan lah kan. Okey, yang ni gegelung dia pegun, ya. Dan magnet dia yang berputar. Kalau motor berberus pula, magnet dia yang pegun. Yang putar apa? Gegelung. Seperti kita tengok yang tadi lah, yang asas tadi. Kalau tanpa berus, ya, magnet yang berputar. Sebenarnya siapa yang berputar tak kisah, ya. Dua-dua akan menghasilkan daya. Okey, lagi yang kedua. Motor tanpa berus ni dia tak ada berus karbon lah. Sebab tu dia kata tanpa berus. Dia tak ada berus karbon kiri kanan tadi. Maka dia tak ada geseran antara berus dengan komutator. Okey, motor yang berus ni pula dia ada berus lah, ya. Maka dia ada sentuhan, akan berlaku geseran dan seterusnya mengalami kehausan. Okey, oleh kerana dia tidak sentuh berus, maka dia tak ada geseran, maka tak adalah juga percikan bunga api. Sebab tak ada geseran, tak ada spark, ya. Dan motor berus ni oleh kerana dia ada geseran, ya, dia ada berus, ya, maka dia akan mengalami percikan bunga api pada komutator. Dan seterusnya motor tanpa berus ni bunyi dia sangat lemah lah semasa dia beroperasi. Manakala motor yang ada berus, ya, bunyi dia kuat semasa dia beroperasi. Itulah perbezaan dia, ya. Okey, yang ni reka bentuk motor homopolar ni adalah asas kepada rekaan motor arus terus yang sekarang ni lah. Ya, yang ni kamu boleh buat aktiviti ni bersama guru. Ada dalam buku teks kamu, ya. Jadi sebenarnya ini adalah motor asas, ya, yang dipopularkan oleh Michael Faraday, ya, 1821. Simple je nak buat. Bahan-bahan dia ialah magnet neodymium ni sejenis magnet lah daripada logam ini. Sel kering biasa AA dan dawai kuprum dia punya diameter 18 hingga 22, ya. Yang ni sederhana lah, tak tebal sangat, tak nipis sangat, ya. Jadi dia terdiri pada dua kutub magnet, ya, utara selatan, di mana konduktor yang memotong garis hala flak magnet terus memutar konduktor di sekitar paksi tetap supaya konduktor itu bersudut tegak dengan medan magnet statik. Apa maksud homopolar? Homopolar ni kekutupan elektrik pengalih dan tiang magnet tu dia tidak berubah. Dia statik kat situ je lah, ya. Jadi ini contoh dia lah, senang sangat sebenarnya. Okay, bawah ni magnet, okay, ini adalah sel kering dan ini adalah dawai kuprum yang kita bentukkan. Terpulang nak bentuk macam mana dan dia sentuh sel itu, ya, positif negatif dia.
maka kamu akan dapat ya seperti yang kamu pelajari inilah ya, konduktor bawa arus daya kupra diletakkan pada medan magnet, okey, bawah ni magnet dia, maka kamu akan dapat satu daya, maka dia akan berputar. Okey, ini adalah contoh ya asas untuk membuat ya motor arus terus. Okey. Kita tengok soalan. Rajah A menunjukkan satu dawai pembawa arus yang terletak antara dua magnet Manado yang berlawanan kutub. Dawai itu berayun ke atas. Ya. Kombinasi medan magnet dengan arus di dalam dawai menghasilkan daya paduan F. Okay, namakan petua yang kita gunakan untuk menentukan arah daya yang terhasil. Dan tentulah kita dah tengok tadi, iaitu petua tangan kiri filament. Okay, seterusnya bagaimana kita nak lukis ya medan magnet panduan yang terhasil. Kita tengok balik, kita recap balik apa yang kamu dah belajar. Kalau kamu tengok kedudukan magnet ni, atas utara, bawah selatan. Okey, arah arus tu titik. Titik maksudnya keluar. Okey, gunakan petua tangan kiri filament. Okey, arah arus keluar. Okey, ni nampak arah arus keluar, maknanya menuju ke mata kita. Okey, medan arah arus tadi kita gunakan ibu jari. Okey, iaitu keluar menuju ke arah kita. Medan kita gunakan jari telunjuk. Okey, dia ke bawah menuju ke selatan. So mana daya? Nampak? Automatik kamu dapat daya dia ke kanan. Okey, terus kamu dapat. Okey. Yang ni kita tengok dia punya arah konduktor bawa arus lah ya. Bila kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Okey. Okey, arah arus keluar. Okey, kita boleh nampak 4 jari kita ni medan, iaitu dia mengikut yang ni melawan jam, sorry ya. Okey, yang ni utara selatan sentiasa menuju ke bawah. Yang ni cikgu tunjuk satu persatu ya. Okey. Bagaimana kita nak tahu arah arus ni kalau berdasarkan lukisan? Okey, tengok ya. Yang sebelah kiri yang sebelah kanan arah arus dia tak sama, maka dia medan dia lemah. Okay, yang sebelah kiri dia, arah dia sama dengan kutub utara selatan. Maka dia adalah kuat medan dia. So, bila kita lukis, kita dapatlah arah daya itu ke kanan. Ini kalau kita buat satu persatu lah ya, lukisan cikgu ni. Ya. Iaitu medan magnet kekal dengan medan magnet konduktor bawa arus. Kita tengok arah arus yang terhasil, interaksi antara kedua-duanya. Okey, maka kamu dapatlah ya arah daya dia daripada kiri ke kanan. Kalau petua tangan kiri tadi ya, kamu terus tentukan dia, tengok dia punya arah arus ke arah kita, medan ke arah bawah pun kamu dapat. Ini membuktikan betul lah ya, daya terhasil itu adalah menuju daripada kiri ke kanan. Okey. Okey, seterusnya pada ruangan di bawah, lukiskan bentuk magnet yang betul dan corak medan magnet yang terhasil bila magnet ini kita gunakan. Kalau kamu tengok magnet ni lurus je bentuk dia ya. Adakah ini akan menghasilkan medan magnet yang kuat ya? Okey, sebenarnya untuk kita menghasilkan medan magnet yang kuat, okey, kita lukislah ataupun kita gunakan ya medan ataupun magnet yang berbentuk melengkung. Seperti gambar rajah ni. Nampak dia melengkung. Okay, kenapa kita nak bentuk melengkung? Ya? Sebab bentuk melengkung ni dia akan menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Sebab dia tumpu pada satu tempat. Ya, dia jadi medan magnet jejarian. Itu yang kita nak. Ya? Dia akan menghasilkan medan magnet jejarian supaya satu daya tetap F dihasilkan ke atas gegelung dawai kupra. Maknanya dia tumpu satu tempat. Maka dia lebih kuatlah ya, lebih power ya. Okay, itu sahaja daripada cikgu ya. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu ya untuk memahami tajuk ya 4.1 ni lah ya, iaitu kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet kekal ya. InsyaAllah ya, mudah-mudahan ya video ini dapat memberikan manfaat pada kamu ya. Teruskan bersama cikgu untuk video-video seterusnya ya.
Jangan lupa like, subscribe ya, dan kalau kamu suka video cikgu ni, share lah bersama kawan-kawan kamu. Semoga mereka juga dapat manfaatnya ya daripada pembelajaran kita hari ini. Okay, jumpa lagi di video yang lain ya. Assalamualaikum. Everything changes.